Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Destinasi pelancongan tempatan terus menjadi tumpuan pelancong luar negara. Profesi barista berpotensi sebagai kerjaya pilihan golongan belia. Tiga 30 orang anak yatim menerima sumbangan dari Pusat Perubatan Jurudompang JPMC sempena ulang tahun penubuhannya ke-25. Majlis berlangsung di Masjid Al-Amirah Al-Haja Maryam di Kampung Jurudong. Majlis diisikan dengan tahlil dan doa selaman yang diselajurkan penyerahan sumbangan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sisa-sisa makanan menjadi cabaran signifikan kepada masyarakat dan alam sekitar. Pada tahun 2019, kira-kira 32% sisa buangan negara Brunei Darussalam adalah sisa makanan, sekaligus menyumbang kepada sisa buangan yang tinggi sebanyak 1.15 kg per kapita. Sebagai usaha menyokong matlamat negara menjadikan buangan sisa makanan kepada kompos organik, Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad BSM dan Biofield Solutions menjalin kerjasama bagi permulaan inisiatif kempen pengkomposan tempatan. Menandatangani bagi pihak BSM, Awang Muhammad Nur Syafi bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, pengarah urusan BSM dan Biofield Solutions pula diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Vanessa Teo. Sementara itu, kompos organik yang dihasilkan akan diagih-agihkan kepada para peladang tempatan sekaligus menyumbang ke arah kitaran makanan dan pertanian yang berdaya tahan. Kempen juga menawarkan penglibatan komuniti dengan menerima deposit buangan sisa makanan awam melalui tempat khas yang disediakan oleh stesen cawangan Shells yang akan dimaklumkan kemudian. Pesta Disember Brunei 2023 yang sedang berlangsung di negara ini diisikan dengan pelbagai aktiviti. Hari ini Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dan S Management mengadakan hari terbuka. Dengan tema Bersama Mengelinga, beberapa aktiviti disusun, antaranya pameran, jualan dan permainan. Menarik perhatian kejohanan permainan PUBG yang disertai oleh lebih 30 kumpulan. Hari terbuka mengalu-alukan kunjungan orang ramai sehingga esok dari pukul 6.45 pagi hingga 12.30 tengah hari. Acara Passion Week dihasrat dapat membentuk komuniti yang penuh semangat dalam kalangan pelajar. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Jumlah pelancong yang datang ke negara Brunei Darussalam terus menunjukkan peningkatan yang ketara apabila sebuah lagi kapal persiaran membuat persinggahan ke negara ini. Kapal persiaran dari Republik Persekutuan Jerman, Aida Bella, berlabuh dan singgah di Pelabuhan Muara pagi tadi.
Lebih 2,600 penumpang dan kru kapal persiaran tersebut berpeluang menikmati pakej pelancongan yang ditawarkan di negara ini. Semasa persinggahan ini, para pelancong bukan sahaja melawat beberapa destinasi tempatan yang menarik, bahkan berpeluang menyaksikan kebersihan dan keindahan Bandar Seri Begawan. Para pelajar Kolej Kosmopolitan dalam program multimedia sedang menjalani program latihan industri dengan paper plan media sebagai sebahagian daripada tugas untuk menganjurkan sesuatu acara. Pagi tadi, mereka menganjurkan acara Passion Week yang berlangsung di Airport Mall, Brakas. Kami ada hire dalam 5 orang, so we interview them macam untuk mengeksposkan kebolehan dorang. So kami di sini kira membagi full support and full kepercayaan kepada dorang untuk mengadakan Passion Week ini. Yeah. Acara selama 2 hari bertujuan membentuk komuniti yang penuh semangat merangkumi bidang seni, makanan dan pakaian tradisional. Ia diadakan dengan kerjasama Vitora and Company. Para peminat minuman kopi berpeluang mempelajari teknik dan cara pembuatan kopi yang enak semasa bengkel barista pembuatan kopi. Melalui bengkel tersebut, golongan belia juga dapat meneroka potensi barista sebagai kerjaya. Dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia, bengkel diadakan pagi tadi di Dewan Mini Pusat Belia Daerah Blyth. 15 peserta berpeluang mengetahui karakter kopi dan penggunaan mesin membuat kopi. Melalui bengkel, ia dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bukan sahaja mengenai pembuatan kopi tetapi mengenai profesi sebagai barista kepada para belia. I have learned a lot, and learning how to make coffee is pretty much a very wild discovery to learn. And so from this, I can open up to many job opportunities in the coffee making industry. Menyelamatkan nyawa setiap pesakit yang memerlukan darah amat penting, terutama pesakit yang menjalani pembedahan di hospital di negara ini. Hari ini, 72 pain darah berjaya dikumpul semasa satu kempen derma darah. Kempen anjuran McDonald's Brunei diadakan di Cawangan, Jerudong. Kempen dapat meningkatkan kesiapsiagaan kecemasan menyumbang kepada daya tahan masyarakat. Selain itu, kempen juga membuktikan bahawa syarikat-syarikat swasta turut prihatin dan mendukung serta memainkan peranan dalam membantu keperluan negara bagi menambah stok bekalan darah. Bekalan air akan terjejas di beberapa kawasan daerah Brunei dan Muara susulan gangguan bekalan tenaga elektrik yang berlaku pada masa ini. Ia disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Berhad BSP. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan bekalan air akan berkurangan di kawasan yang terjejas sehingga bekalan elektrik kembali pulih. Walau bagaimanapun, bekalan air memerlukan masa untuk pulih sepenuhnya dan kawasan-kawasan tinggi mungkin masih akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi pembekalan air bersih atau sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123. Tangki-tangki biru juga disediakan di beberapa kawasan seperti yang tertera. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengadakan pertandingan TikTok sempena Karnival Memperkasa Budaya Membaca. Dengan tema Brunei Membaca, pertandingan dibuka kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam sama ada secara individu maupun berpasukan iaitu tidak lebih 5 orang. Borang penyertaan dan syarat pertandingan boleh didapati dengan mengimbas kod QR yang tertera. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 31 Januari 2024
pukul 4 petang. Separuh jalan di Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Salehah, Hala Tutong akan ditutup sementara esok sehingga Ahad 31 Disember pada waktu yang ditetapkan. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan adalah disebabkan kerja-kerja penurapan aspal di jalan berkenaan. Penutupan bermula pukul 7 malam hingga 6 pagi. Sementara itu, Jalan Stony akan ditutup sementara esok 24 Disember bagi kerja-kerja pemasangan gerbang. Penutupan bermula pukul 1 petang hingga 3 petang. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk berhati-hati semasa melalui kawasan-kawasan berkenaan.